Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati lagi saya kasih para habaib, para hubaba, para alim ulama, asatizah. Yang saya hormati lagi saya muliakan Tuan Fauzi Masjid dan Imam ahli dan kuasa, tuan-tuan haji, puan hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik-adik, anak-anak, hadirin hadirat sama ada yang hadir secara bersemuka maupun secara online. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah, syukurullah, kita sambung kembali perbicaraan kita di dalam kitab Baqaratul Amani, muka surat 19 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan berkata, ini ataf pada kata, terjemahkan nama-nama ini sifat. Sifat apa ni? Sifat ma'ani. Dengan kata hamba, pehidup, pengetahuan, berkuasa, berkehendak, pendengar, pelihat, dan berkata. Tak? Jadi semua kalau kita tu 7. Pehidup, pengetahuan, berkuasa, berkehendak, pendengar, pelihat, pelihat dan 6, berkata 7 ya. Kenapa letak apa? Tak? Kerana bahawa beberapa lafaz ini menunjuk atas barang yang ada, yang bergila ganti dengan segala lawannya. Barang yang ada tu apa? Sifat yang bangsa wujudi. Itu makna barang yang ada. Jenis sifat ini jenis sifat yang ada pada zat. Ada ke sifat yang jenis tak ada? Ada. Apakah jenis sifat yang tak ada pada zat? Tetapi ada dengan makna sungguh. Tak? Apa maksud tak ada pada zat tu? Artinya kita lihat tak nampak. Nak didengar, tak dapat didengar. Dia hanya dapat pada fikir saja. Itu dipanggil zihin. Pada hati kita membenarkan. Bukan maknanya diri dia tak ada tu langsung tak ada sifat ini, tak, sifatnya ada. Tapi ada, tidak dapat dikesan dengan panca indera, tapi dapat dikesan dengan akal. Akal dapat memikirkan sifat ini wajib ada pada zat, ada dengan makna sungguh. Ya. Baik. Gitu. Kenapa dia letak perkataan pe tu, lafaz pe tu? Bahawa beberapa lafaz ini menunjuk atas barang yang ada, yang bergila ganti dengan segala lawannya, yang mustahil. Segala lawan sifat ni, yang 7 ni, semuanya ya mustahil. Tidak wujud. Lagi yang tiada baginya permulaan. Tiada baginya, bagi diri sifat-sifat ini, daripada perhidupnya, perkuasanya, perkehendaknya, pengetahuan, sampailah per yang akhir tu, panggil perkata tu, tiada baginya permulaan. Sifat ni tak ada awal. Ya, tiada awal. Dan kesudahan tak ada pula akhir. Kenapa? Kerana sifat ini dia tidak bercerai tanggal dengan zat. Zat Tuhan ada mula tak? Tak ada. Ada akhir tak? Tak ada. Mana tahu tak ada? Itulah sifat-sifat yang wajib kita ketahui daripada wujudnya, hidamnya, bakoknya, sampailah kaum mutakaliman. Ya, 20 perkara ini, 20 sifat ini mesti diketahui. Itulah dia. Faedah kita mempelajari sifat ini. Wala musannifu rahimahullah ta'ala, segala lawannya yang mustahil.
Tu bergilih ganti dengan sifat itulah. Ini sifat ni memang tak pernah wujud sekali-kali apa, mustahil, tapi masuk dalam kebilangan yang kita wajib kena tahu. Sifat ni memang, yang mustahil ni memang tak ada pada zat, tetapi kita wajib kena pelajari dan mengetahui. Lagi yang tiada baginya permulaan, mula pun tak ada, dan kesudahan pun tak ada, dan tiada bermasa. Dia senantiasa. Tak ada masa-masa tertentu bahawa ada sifat wujud, masa-masa tertentu bahawa ada kidam, ataupun sifat yang tadi tu, perhidup hayah, ada masa-masa lah dia ada kuasa umpamanya. Tak ada. Maka dengan ini terjemah, nyatalah maksud yang dituntuti pada ini perbicaraan, dan hilang iskal, hilanglah kemuskilan. Bila kita dah faham tentang sifat ini, hilanglah kemuskilan kita daripada hati-hati orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Bersalah-salahan terjemah orang yang dahulu-dahulu dengan katanya hidup. Dia tak kata perhidup. Orang dulu-dulu dia kata hayah, artinya hidup Allah Ta'ala, maha hidup Allah Ta'ala. Tak kena semua tu. Tak boleh kata maha hidup atau yang hidup ia Allah Ta'ala. Sifatnya sifat yang hidup, tak boleh. Hidup Allah Ta'ala dengan apa? Dengan sifat hayah. Apa dia sifat hayah tu? Perhidup, bukan hidup. Bukan menghidupkan, bukan. Bersalah-salahan terjemah orang yang dahulu-dahulu dengan katanya hidup. Ya. Dan mengetahui. Kalau pada ilmu pula bukan pengetahuan, dia katanya mengetahui. Tuhan maha mengetahui. Jadi maha mengetahui itu jadi sifat Tuhan ke? Bukan. Bukan sifat mengetahui. Mengetahui itu jasa sifat. Bila zat Allah Ta'ala ada sifat ilmu, maka ketahuilah dia, mengetahuilah dia, sebab dia ada sifat ilmu yang artinya pengetahuan. Itu dia. Bukan Allah Ta'ala tahu dengan sifat mengetahui, sifat maha mengetahui, bukan. Tapi tahu dia dengan apa? Dengan sifat ilmu, artinya pengetahuan. Tu kan lain tu. Ya tak? Bersalah-salahan terjemah orang yang dahulu-dahulu dengan katanya hidup, lagi mengetahui, lagi kuasa. Tuhan maha kuasa. Kuasa tu bila ditanya itu sifat ke bukan sifat, dia kata sifat. Salah. Dan menghendaki, daripada iradat. Iradat diterjemah dengan menghendaki, tak kena. Maka tunggu terjemah dengan betul, iaitu berkehendak. Menghendaki Allah Ta'ala dengan sifat berkehendak. Betul tak? Bukan sifat menghendaki atau kehendak pun salah. Menghendaki, kehendak, semua tak betul. Yang betul berkehendak, barulah itulah sifat yang ada pada zat. Ya. Dan mendengar pun bukan sifat, tapi kerja sifat. Sifat dia apa? Pendengar. Sifat pendengar. Dan melihat, Allah Ta'ala melihat. Dengan apa Allah Ta'ala melihat? Dengan mata? Bukan. Habis? Dengan sifat basar. Habis apa makna sifat basar tu? Melihat? Bukan. Sifat basar artinya pelihat. Maha melihat pun bukan. Nak pelihat. Itu ya, Nak tahu lebih jelas, buka dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia kata sifat Tuhan mesti sampai 7. Sifat ma'ani zat tu semua Ya.
Sebab sifat yang bangsa ada berwujud. Dan berkata-kata pun bukan sifat. Allah Maha berkata-kata dengan sifat berkata-kata. Salah. Sifat apa? Sifat berkata. Kita dah belajar sekali dulu kan. Tu. Mesti kita tahu berbeza ni. Bezaan sifat dengan kerja sifat. Baru kita rasa jelas. Pengajian kita. Tak ada iskal lagi. Tak ada kemuskilan. Tak ada rasa ragu-ragu. Kita dah jelas? Gitu. Maka sangatlah membawa muskil, keliru. Maka sangatlah membawa muskil. Kenapa? Kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya. Hanyalah perkara yang dikira dengan fikiran yang tiada tentu, bergila ganti dengan lawan-lawan itu. Nak kata perhidup, betul lah itu sifat. Tapi kalau kata Allah Ta'ala hidup dengan sifat hidup, kan tak kena. Sifat lain, kerja sifat lain. Sifat perhidup, kerja sifat hidup. Jadi Allah tu hidup dengan apa? Dengan nyawa? Bukan. Habis dengan apa? Dengan roh? Bukan. Habis dengan sifat perhidup. Hidup dia dengan sifat perhidup, bukan dengan sifat hidup. Berkata-kata dia dengan apa? Dengan sifat perkata, bukan sifat berkata-kata. Nak kena jelas. Sifat dengan bukan sifat. Sifat dengan kerja sifat. Hasil sifat. Jasa sifat itu. Jadi tak sama. Ya. Tuan-tuan dapat faham ni, syukur ni. Pelajaran ni, kalau kita kurang tumpu, susah juga dapat. Tapi kita dapat faham juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur lagi, dah boleh ngajar orang lain. Itu. Antara sifat dan kerja sifat ni hanya pada sifat ma'ani zat aja. Sifat ma'ani zat. Mana sifat ma'ani zat? Hayah, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 7 je. Sifat ni semua ada takluk sifat. Semua ada kerja dia. Sebab sifat ni bangsa ada. Yang tak ada kerja dia selain bersifat ma'ani. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah. Dia tak ada kerja dia. Yang ada kerja ni sifat ma'ni. Kudrat ataupun hayah, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Itu semua ada kerja-kerja sifat. Lepas tu nak kena faham berarti beza mana sifat, mana kerja sifat. Contoh yang tak ada kerja sifat, wujud. Kata wujud apa wujud? Ada. Ada zat Allah Ta'ala. Kidam. Artinya sedia kala. Apa kerja sedia kala? Cuma nak menyatakan bila ada sifat kidam, tenapilah barang yang tak layak bagi zat. Dengan ada sifat kidam. Ambil nak apa nak kerja lagi? Yang memang tu sifat dia. Ada sifat kidam, ternapilah baharu dia. Tak baharu lah Allah Ta'ala, dia dah kidam. Dan tak adalah timbul soalan siapa yang menjadikan dia. Sebab bila menjadikan, baharulah dia. Kena jadi aja baharu. Jadi sifat-sifat salbiah dia memang tak ada kerja. Sifat nafsiyah pun tak ada kerja sifat dia. Dia bukan bangsa berwujud. Sifat maknawiyah pun tak ada kerja dia. Yang ada kerja ni sifat ma'ni saja. Sifat yang bangsa ada pada zat. Sifat ma'ni. Ya. Jadi berkata ulama lagi, qala musannifu rahimahullah taala, tengok atas sikit, dan hilang iskal daripada hati-hati orang-orang yang berakal. Mana apa? Hilanglah kemuskilan bila dia dah faham penambahan pe pada sifat ma'ni tadi. Hilang kemuskilan dia.
Kalau dia faham ni lah, kalau tak faham masih ada muskil lagi, ya. Kalau dia tak faham, kalau faham tu hilang muskil. Kesalahan terjemahan orang yang dahulu-dahulu dengan katanya hidup. Awal dahulu-dahulu kata hidup, mengetahui bukan pengetahuan, hidup bukan perhidup, kuasa bukan dengan perkuasa. Ini terjemahan orang dulu. Menghendaki atau kehendak bukan sifat berkehendak. Kita dah belajar ni perkehendak, dan mendengar. Kita apa? Pendengar, dia mendengar. Ada kita dulu. Kita akan jumpa nanti. Dan melihat, kita apa? Pelihat. Dan berkata-kata, kita apa? Perkata, tak sama lah. Ya, perkata. Maka sangatlah membawa muskil kerana menunjuk atas perkara yang tiada ada dirinya. Macam mana tu? Sangat mengelirukan kalau kita kata menghendaki itu sifat, padahal sifat sebenarnya apa? Perkehendak, bukan menghendaki. Dengan ada sifat perkehendaklah zat Allah Ta'ala menghendaki. Betul. Allah Ta'ala itu menghendaki dengan apa? Dengan sifat iradat. Apa arti iradat? Perkehendak. Bukan sifat menghendaki, bukan sifat kehendak, bukan. Kita fikir dan dalam segi makna dia pun dah dapat dah. Ya tak? Itu perkehendak dengan berkehendak. Pelihat dengan melihat. Tak sama. Pendengar dengan mendengar. Nampak? Perbezaan tu mesti boleh bezakan. Kalau sifat mana? Kalau kerja sifat mana? Ya, gitu. Maka sangatlah membawa muskil, sangat keliru kalau kita tak dapat bezakan mana satu sifat, mana satu kerja sifat. Tuhan hidup dengan apa? Dengan sifat hidup? Tak. Dengan sifat menghidupkan? Tak. Tuhan hidup dengan sifat perhidup. Tuhan dengar dengan sifat pendengar. Tuhan lihat dengan sifat pelihat. Tuhan berkuasa dengan sifat maha berkuasa. Salah. Jadi Tuhan berkuasa dengan apa berkuasa? Dengan sifat berkuasa. Tuhan mengetahui dengan sifat ketahuan. Salah. Jadi Tuhan mengetahui dengan sifat ilmu. Artinya pengetahuan apa lagi? Kiaskanlah pada semua-semua sifat makni, ya. Maka sangatlah membawa muskil kerana menunjukkan atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya, bukan situ. Yang kita kata sifat Allah Ta'ala berkata-kata, bukan diri dia ialah perkata tu. Yang tidak berhuruf, tak bersuara, perkata tu lah. Yang berhuruf dan bersuara tu apa? Berhuruf, bersuara. Itu bukan sifat, tapi kerja sifat. Tu, ya. Dia. Boleh, nanti insyaAllah tuan-tuan tengok pemerahan kita tauhid, cuba fahamkan. Ya, sama juga macam kita sekolah, kita perlu ada nota, catatan semua kan, untuk cepat faham. Sama, ini pun sama. Jalan beradat untuk kita tahu lebih dalam lagi, belajar cara begitu, ya. Ingat bahawa kita mengaji ni ada dia punya versi, ada sasaran, ada tujuan. Apa tujuan dia? Kita nak menyempurnakan tugas yang diberi oleh syarak. Siapa? Tiap-tiap mereka yang berumah tangga, yang berkeluarga, maka tak dapat tidak wajib dia menjalankan tanggungjawab memberikan nafkah zahir dan batin. Apa kita faham nafkah zahir? Iaitu beri yang keperluan asas pada dia, tempat tinggal, makanan, ya, itu nafkah zahir. Dan sama juga keperluan bersama itu, ya, itu pun zahir. Setengah orang meletakkan itu sebagai batin pasal melibatkan perasaan. Sebenarnya masih lagi zahir, keperluan naluri tubuh. Tetapi
Satu lagi nafkah batin. Nafkah batin itu yang sebenarnya ialah rohani, bukan jasmani. Hubungan intim bersama itu pun masih lagi jasmani, keperluan tubuh diri. Tetapi tuntutan nafkah batin itu mengikut sebagian besar ulama ialah nafkah rohani dia, batin dia, kena keperluan hati dia, i'tiqad dia wajib atas suami. Dia dah lepas daripada ibu ayah dia dah. Bila aku terima nikahnya dia dengan mak ayah dia dah lepas dah. Ayah dia menjadi seorang yang lega pada ketika itu pasal tugas ni akan diambil alih oleh menantunya. Maka menantu inilah yang diharapkan dapat membimbing anaknya yang sepatutnya menjadi tugas dia dari kecil sampai dewasa. Maka salah satu bidang dalam 3 bidang tu tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid salah satunya memang dituntut oleh syarak supaya diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Jadi ayah dah belajar, dah tahu. Mak ataupun isterinya lepas tu pindah pada anak. Walhasilnya pelajaran tauhid dia tidak berkesudahan. Mula-mula tumpukan pada pengajian, diri sendiri faham. Sampai bila? Sampai faham, sampai ngerti. Sepanjang pembelajaran proses pengajian tu banyak diberikan kemudahan syarak pada mereka, iaitu sembahyangnya diterima, ibadat puasa diterima, bahkan semua rukun Islam yang dibuat tu semua tu dibuat dengan diterima oleh Allah Ta'ala walaupun belum khatam lagi dan belum faham keseluruhan dia ketuntutan sifat 20 ataupun tambatan iman ilmu tauhid, walaupun belum jelas. Sebab dia di antara orang yang dimaafkan pada syarak. Kenapa? Kerana sedang pengajian, dalam pengajian. Tapi ini masalah, kalau dia masih tak faham lagi muskil lagi tentang tauhid, tiba-tiba dia sengaja dia tak datang. Sengaja tak datang itulah dosa dia tiap-tiap nafas. Buat apa pun, berdiri dosa, duduk dosa, baring dosa. Kalau tengok bola, lagi berkandi ganda dosa. Kena lepas dulu. Lepas dulu. Nak membezakan antara sifat-sifat yang ada pada zat Allah dengan zat kita. Yang kata kita tak ada sifat, ada. Kita ada sifat. Sifat kita aridi. Sifat kita namanya arad. Kenapa arad? Kerana sifat kita ini dijadikan, dibuat oleh Allah Ta'ala, diadakan oleh Allah Ta'ala. Sifat yang ada pada Allah Ta'ala tu tidak dibuat, tidak dijadikan. Kenapa? Kerana dia qadim, dia sedia kala, tak pernah ada permulaan, tak pernah didahului dengan tiada. Dulu Tuhan tak reti, sekarang Tuhan baru reti. Dulu Tuhan tak nampak, sekarang baru Tuhan nampak. Umpama tak, kita je. Semua sifat yang ada pada kita namanya aridi ataupun dinamakan arab. Sifat kita ni arab. Dulu kita tak tahu, kosong. Kerana pengetahuan kita ni ada, sifat ilmu yang kita ada ni didahulu dengan tiada. Bila kita tahu ni, bermakna Allah memberi pengetahuan itu pada kita. Bila kita reti, Allah memberikan pengertian itu pada kita. Itu maksud dia. Itu aridi, baru. Dan dia berubah-ubah, arad, daripada tak reti kepada reti. Sebab tu, orang yang berasa dia payah nak belajar tajwid, belajar nak faham, dia rasa pada diri dia seolah-olah kekal selama-lama. Sekali dia tak faham, selama-lama lah tak faham. Sekali dia payah nyebut, selama-lama dia tak payah sebut. Salah tu. Sebab sifat kita bukan qadim, sampai bila-bila pun begitu, tak berubah. Sifat kita namanya arad. Sebab kita orang kampung kan kata, kau ni benak no lah, sebut tu pun tak boleh. Renda teruk, renda teruk, payah kan? Jangan risau. Sifat kita arad. Saya sendiri mengajar Quran kat rumah tu kan. Mula-mula nampak rasa macam payah Ustaz. Jangan risau, belajar. Dia start jadi baca, minggu depan tu dia datang lagi.
Dia baca. Ni perasa boleh ni? Ya. Awak dia kepala tak kata. Boleh berubah. Padahal dia dah belajar tu tak ubah-ubah. Sampai dia datang rumah ustaz, nak tukarkan rin atas ra kepada rin atas ra kepada rin atas ra. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagu sedap. Dia punya Royril. Apa kan Royril? Habis tumpukan tu je. Cuba. Dia baca. Royril bukan, dengar sini. Roy kata Roy. Awan tu dulu. Dia tu. Mula nak tergelak je. Terlepas tu. Roy. Tu. Boleh tu. Bayangkan daripada dia balik dulu sampai umur 60 tahun baru betul rain dah teruk. Macam. Lepas kita berpegang, bukan kita boleh berubah dengan sendiri, tak boleh. Tapi sebab dia berkat usaha dan ikhtiar dan sangka baik dengan apa yang guru cakap, dia sangka baik. Kalau macam tu boleh ubah ya Ustaz? Memang boleh. Sebab apa boleh? Sebab yang mengubah tu bukan kita, Allah Ta'ala. Kita cuma usaha nak ubah, baru jadi. Sampai ini dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Kami kembang orang rumah dia, orang rumah teman kan dia. Abang ngaji bang, hari ni jangan tak ngaji. Orang rumah dia queen control. Tak apalah, betul jaga dia queen, di control dia. Itu lah. Jangan kata tak boleh. Sifat kita ni arat, berubah-ubah daripada tak reti kepada reti. Jangan putus asa. Putus asa itu ialah amalan syaitan. Kalau syaitan tu, kalau iblis tak putus asa, tak ada iblis je. Jadi orang yang paling soleh, paling hampir dengan Tuhan, tapi sebabkan dia putus asa daripada rahmat Tuhan, dia kata tak boleh dah, tetaplah dia dalam kesombongan. Itu iblis. Nampak tuan-tuan? Jadi kita cuba betulkan konsep pengajian kita tu. Kalau dulu kita dengar habis balik, jangan lagi dah. Jadikan ini suatu input, suatu benda baru yang masuk, yang memberi faedah pada kehadiran kita. Tak banyak pun sikit, biar ada. Gitu tuan-tuan. Sebab kita dalam keringanan syarat menghukumkan sah. Walaupun tauhid dia belum faham lagi, syarat dia tak boleh berhenti. Kalau dia tak faham tiap-tiap satu sifat, dia nak berhenti, tak boleh. Haram hukumnya, duduklah dalam dosa sebab tak belajar. Bukan saya nak lakukan tuan-tuan, tak. Memang hukum syarak dia begitu. Yang sengaja meninggalkan kelas tauhid, hukum dia tiap-tiap nafas dikira dosa. Engkau berdiri dosa, engkau duduk dosa, engkau baring dosa. Macam dapat? Ni dah tuan-tuan. Habis hari tu nak cuti Ustaz, nak pergi mancing. Macam tak? Contoh tak? Saya nak cakap ni kesukaan ni tak? Tak apalah, dia dah terlalu berat, dia selalu fikir-fikir sampai minta cuti sehari nak mancing. Dengan niat lepas tu dia datang balik nak mengaji ni. Buku. Tapi kalau betul ada sebab kebaikan di situ, di segi psikologi, dia nak free, dia selalu kaji-kaji dapat, dia nak free dengan mancing, nak ambil keterangan. Kemungkinan di situ dibenarkan lagi. Tapi mancing dengan stop terus mengaji, itulah rasakan tiap-tiap nafas dosa. Dia tak ada kona untuk betulkan balik di dalam pengajian. Itulah ada keringanan lagi. Jangan kata tak ada. Jadi belajar tu mesti niat sampai reti, kalau tak dapat sampai mati. Jadi kita sentiasa dalam keringanan syarak. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi terutama yang bila dah ada tanggungjawab dengan keluarga tadi, bila dia dah reti, wajib dia ajarkan isteri dan anak-anak dia. Berterusan tu sampai reti. Mana kata nak mengajar Ustaz tak ada pelajar? Jangan cakap tak ada pelajar. Ada. Duk nunggu kau rumah kita tu nak tahu apa yang abang belajar. Jangan jawapan dia meninggang kepala dia. Abang ni belajar apa bang? Mentah tu. Kalau nasi mentah macam tak mengamuk dia. Jadi jangan entah-entah lagi. Ya. Mesti tahu kenapa sifat ma'ani ni hayah dengan mana perhidup, bukan hidup. Bukan hidup. Hidup bukan sifat.
Itu dinamakan kerja sifat. Ataupun samarah sifat artinya hasil sifat. Ilmu bukan mengetahui Allah Ta'ala, bukan tahu, tapi ilmu dengan mana pengetahuan Allah Ta'ala. Itu dia. Dengan pengetahuan inilah baru hasil dia, hasil sifat tadi mengetahui. Dengan ada sifat pengetahuan lah hasil sifat dia tahu. Zat Allah Ta'ala itu tahu, dia tahu dengan apa? Dengan sifat ilmu, yang artinya pengetahuan, jangan artinya tahu lagi. Ini yang tuan guru kita ni tegur ni, bagi pengarang kitab pun dia berbetulkan. Jadi kalau tak nanti salah ayat. Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sifat mengetahui, salah tak? Bila sifat mesti lain daripada kerja sifat. Allah Ta'ala ada pengetahuan, dengan sifat pengetahuan itulah zat Allah Ta'ala mengetahui. Sampailah pada kalam yang artinya perkata. Perkata, bukan kata, bukan perkataan, bukan berkata-kata. Tu. Jadi nak cakap macam mana? Berkata-kata zat Allah Ta'ala dengan apa? Dengan sifat perkata baru betul. Nak kena faham yang ni tuan-tuan. Perlahan-lahan dia akan masuk pada minda kita dapat terima. Itu sebahagian daripada ilham dan hidayah Allah Ta'ala kepada kita, berkat kesabaran kita, ya. Kita berkorban masa kita, patut kita malam ni kita ke lain tapi kita datang nak dengar. Jadi itu hanya kesian. Biar bersinar, kita nampak gini. Ya, manfaat ilmu tauhid tu. Ya, gitu. Baik, kalau ada soalan-soalan yang senang kita nak faham bersama boleh. Itu beza dia, ya. Kenapa daripada hidup sampailah kata tak sunyi daripada perkataan yang telah dikaji oleh pengarang kitab ni. Ya, tu baik. Kat mana tadi? Qala musannifur rahimahullah ta'ala. Maka dia kata sangatlah membawa muskil jika sekiranya tadi dia tak ubah. Hayah artinya hidup. Ilmu artinya tahu, mengetahui, dia tak ubah. Kalau dia tak ubah tu, kata musannif apa? Maka sangatlah membawa muskil, sangat ragu, sangat keliru, membawa muskil. Kenapa? Kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya. Diri apa? Diri sifat itu. Sifat sebenarnya apa? Pengetahuan. Tapi bila kata mengetahui itu sifat, habislah, tak sama. Salah memberi makna, tak sampai lah. Mereka tak lepas tuntut dan tanggungan, mesti letak betul makna dia, terjemahan dia. Makna sifat lain, makna hasil sifat lain, ya. Makna sifat lain, makna hasil sifat, samarah sifat tu lain, tak serupa, ya. Kita ubah sekarang itu, ya. Maka sangatlah membawa muskil, yakni kekeliruan, kerana kalau kita tidak ubah daripada perkataan yang dulu-dulu kita gunakan seperti pengetahuan dengan mengetahui, berpuasa dengan puasa, kita tak ubah, kita kekalkan perkataan lama, berkata-kata, melihat, mendengar, ya, bukan dengan tadi tu. Maka sangatlah membawa muskil. Kenapa? Kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya, diri sifat itu. Jadi kita salah sebut. Sepatutnya kita sebut sifat, tapi kita sebut bukan sifat. Kita kata dia sifat. Macam sifat berkata-kata. Kalam salah bubuh makna. Sepatutnya kalam tu apa? Berkata, tapi dia bubuhnya berkata-kata. Sedangkan berkata itu sifat, berkata-kata itu kerja sifat. Dia salah letak. Maka dia kata apa? Menunjuk atas perkara yang tiada ada dirinya, bukan diri sifat yang disebut tadi, bukan, tapi apa? Kerja sifat. Itu dia. Sebab kita orang belum tanya lagi antara sifat dengan kerja sifat. Kalau kita tak faham, pening kita tu kan. Yang disuruh kita belajar apa?
Sifat 20. Maka sifat 20 ni termasuk sifat mani. Sifat mani ni mesti ada pe. Tu kita orang awam senang faham ialah pe. Tu kalau pe kata, kita kata berkata-kata, sifat Allah Ta'ala berkata-kata, tambah maha pula, maha berkata-kata, salah pula. Itu bukan sifat, tak lepas lah. Tak lepas sebab bukan sifat. Gitu. Nampak tuan ni, nampak sikit tu. Tapi besar, dia punya pergi tu besar. Sebab itulah dalam pengajian tauhid ni tuan-tuan, walaupun kita dah belajar lama tinggi, kita tengok ibarat kitab tu munasabah tak dengan kita perlu mengaji lagi. Ini dilakukan oleh tuan-tuan guru besar di Patani, di Patani. Terutama apabila kita kata seperti satu revolusi tauhid, apabila tuan guru kita ni, tuan guru Baba Ismail bin Abdul Qadir ni, panggil Pokda dia balik bawa versi baru sikit aja daripada kitab-kitab lama yang terkenal seperti Faridah, Fathul Awam dan sebagainya itu. Bukan kitab tu salah, sebab yang karang tu tuan-tuan berusaha juga, tapi dengan ilham hidayah, pembaharuan sedikit yang dibawa oleh tuan guru kita pun dengan sebab hidayah Allah Ta'ala buat beliau, maka tuan guru tu sanggup belajar balik. Dia belajar, tapi mereka belajar sekejap lah, sebab mereka asas semua dah ada. Untuk membetulkan kepahaman kita, jangan pukul sama antara sifat dengan hasil sifat. Itu mesti jelas, sebab kita nak tolong ajarkan orang lah lain, ya. Tu sifat yang menyalahi dengan iblis tu kita menang lah. Kalau sama dengan iblis, aku dah belajar, aku lebih dulu makan garam, habis. Maka dia akan berasa lebih baik daripada orang baru. Bahaya. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala kan Nabi Muhammad paling akhir, sepatutnya pada masyar besok Nabi yang lebih dulu makan garam lah yang bawakan kita punya masalah jumpa Tuhan supaya dia segerakan hisap. Lambat hisap suatu penyiksaan, lamanya nak nunggu. Kita nak nunggu giliran kita kena panggil kan untuk dihisap, lamanya tahun-tahun, 1000 tahun, ramai bilion-bilion, trilion, semua generasi ke generasi. Satu generasi je bukan 7 bilion satu dunia ikut perangkaan. Generasi yang kedua, bayangkan bilion berapa ramai manusia. Ada yang buat ukuran 1 bilion duit shilling 20 sen ke 50 sen, 1 bilion duit tu disusun sini sampai Perlis. Itu baru sikit tu, kecil tu, susun 50 sen sampai Perlis. Ini banyak 1 bilion. 1 bilion manusia tak ada sampai mana yang susun 1 bilion manusia. Ini 7 bilion akan berhimpun dalam satu aja padang. Bukan 7 bilion, generasi kedua, ketiga, berapa ribu tahun tu. Berapa ramai besok kita akan bertemu dengan padang yang nyata, padang mahsyar, padang yang nyata, bukan mitos, bukan khayalan. Masa itulah kita tahu ilmu tauhid ni power tak power. Yang tak ada tauhid semua masuk neraka tanpa hisap. Bayangkan, kau nak kira apa lagi? Dah out, awal-awal lagi dah out. Tak kenal Tuhan. Ni nak jumpa Tuhan ni, tak kenal. Tak payah tanya dah, masuk, pergi. Kau dulu atas dunia ni dah senang no kan, kau tak payah belajar kan, kau dah reti kan. Ni dalam kubur dah awak dah man rabbuka, terkebir-kebir man rabbuka. Aku macam pernah dengar sambil lalu, dia mancing lalu masjid, dengar cakap sambil lalu man rabbuka. Orang meninggal dia pernah ikut juga tu, man rabbuka, dengar imam cakap apa man rabbuka, entah. Ni tahu aku lapor, tengok turun saji, aku buka nak makan. Man rabbuka tu apa? Kenapa tak kata man Allahaka, siapakah Allah engkau? Dia tak cakap begitu, tapi man rabbuka ada makna. Lepas 20 sifat ni, barulah Allah buka. Tuan-tuan, itu yang sampai sekali sengaja kita tak mengaji, satu nafas satu dosa, itu tuan-tuan ya. Baik, jadi kita belajar dengan pelan-pelan pun tak apa, sikit-sikit faham. InsyaAllah besok bila tuan-tuan dah terbuka minda besok kan,
sehingga kita bertanya kepada perkara yang kita dah tahu, nak perjelas. Itu seronok nanti insya-Allah. Sabar je tak. Sekarang ni kita pasang niat. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah urusan pengajianku ya Allah sampai dapat faham. Faham apa? Kenal Tuhan dengan segala sifat-sifat yang kamalan, yang sekurang-kurangnya hanya 20 sifat aja dia minta. Daripada kita mukallaf tu sampai kita meninggal 20 perkara je nak khatamkan. Itu atas inisiatif kita lah sendiri kan. Saya yakin mesti boleh. Sebab apa? Sebab sifat kita namanya arat, berubah-ubah. Daripada tak reti boleh menjadi reti. Ya, sebab yang memberi semuanya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dapat ya. Baik, tandalah kat situ. Dah banyak lebih lah tu. Kita dekat tempat menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya, hanya perkara yang dikira-kira dengan fikiran yang tiada tentu bergila-gila. Itu nanti insya-Allah kita akan terang balik lah. Ambil berhenti dekat yang tiada ada dirinya. Tak ada situ. Hanya perkara tu insya-Allah kita akan sambung minggu depan ya. Cukup dululah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.